Everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar awak, kita akan belajar dua subtopik dalam chapter 4, iaitu 4.2.1 dan 4.2.2. Okey, dalam chapter ni awak akan belajar kesatuan set dan pelengkap bagi kesatuan set. Okey, sebagai contoh, apa tu kesatuan? Apa tu kesatuan? Kesatuan tu adalah union ataupun kesatuan P. Sebagai contoh, ini adalah simbol bagi kesatuan. Yang ni nampak tak? Yang U ni, ni adalah maksud dia kesatuan, yang mana dia mewakili semua unsur dalam sesuatu set. Sebagai contoh dalam set ni, cikgu bagi contoh, murid yang suka makan mi celup adalah Alia, Haikal, Adam, Sarah dan Farah. Lepas tu, murid yang suka makan Maggi adalah Faris, Adam, Aisyah, Alia dan Nick. Okey, murid yang suka makan mi celup dan Maggi, maksudnya ni adalah persilangan. Dan yang suka makan mi celup dan Maggi adalah Adam dan Alia. Okey, so macam nak kita nak convert dalam bentuk gambar raja Venn diagram. Cara dia adalah, okey, tengok ni. P kita wakilkan sebagai murid yang suka makan mi celup, dan Q adalah pelajar yang suka makan Maggi. Okey, P, tengok persilangan pertama. First awak kena buat yang bersilang dulu ni. Kita kena tentukan yang bersilang dulu. Okey, yang bersilang adalah Adam dan Alia. So Adam dan Alia letak kat sini. Lepas tu yang lain letak kat sini. And then Adam, Alia kita dah letak kat persilangan. So tinggal Haikal, Sarah dan Farah. Ni daripada set P. Okey, daripada set Q, pelajar yang suka makan Maggi, Adam dan Alia kita dah letak dekat tengah, kan? So tinggal Faris, Aisyah dan juga Nick. So ini adalah set universal. Cara nak tulis set universal, cara nak tukar daripada raw data yang macam gini, kita tukar dalam bentuk gambar raja Venn. Okey, kesatuan P dan Q ditulis menggunakan simbol U. U ni adalah union ataupun universal set. So P universal, U ni adalah kesatuan set kesatuan. So P bersatu Q ataupun union dengan Q mewakili semua unsur dalam set P atau set Q, atau kedua-dua set P dan set Q. Maksudnya mewakili yang ni, yang P sahaja, atau yang ni, ataupun yang ni, yang tiga benda ni. Okey, lepas tu contoh soalan dia tanya, apakah P union Q? Apakah set P, apakah elemen bagi set P union Q? So jawablah, P union Q sama dengan, buat curly bracket macam ni, yang bagi set ni. Lepas tu letak Haikal, Sarah, Farah, semua. Haikal, Sarah, Farah, Adam, Alia, Faris, Aisyah dan Nick. So itu adalah set. Ni adalah set universal ataupun kesatuan set. Maksudnya dia involve semua kat dalam ni, kesatuan. Kesatuan set mewakili semua unsur. Ingat Okey, so bilangan P union Q sama dengan 8. Macam mana nak kira? Kira je ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 orang, macam tu. Okey, seterusnya macam mana nak lorek pula? Macam mana nak lorek gambar raja bagi kesatuan set? Okey, cikgu ajar cara nak lorek. Okey, contoh, kesatuan antara dua atau lebih set boleh mewakili oleh rantau berlorek seperti dalam gambar raja berikut. Okey, cara nak lorek contoh yang ni, P union Q. Kalau tengok P union Q, so P union Q adalah P union Q adalah semua yang kat dalam P
bersilang dengan Q dan juga Q saja. Macam tu. Contoh kalau yang ni P union Q, intersection dia, dan juga yang luar ni Q union R. Yang ni pula dia bagi 3 gambar aja, tapi dia bagi notation Q union R. So tak apa, buat je Q untuk Q union R. Ni Ni macam tu, K union R. Macam ni 3-3, so buat 3-3 P union Q union R semua. Macam tu lah cara dia nak roll rate. Okey, seterusnya contoh. Buka surat 109 dalam buku teks awak. Okey, ni contoh yang simple Contoh. Okey, gambar Raja Venn menunjukkan set A, B dan C dengan menggunakan set semesta A union B, A union B union dengan C. So, okey, soalan pertama, nyatakan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, kalau tengok set ni, ni adalah A union B, kan? Dia nak A union B. So, fokuskan dekat A union B je. Yang ni dengan yang ni. So, buat je lah A union B sama dengan, buka bracket, masukkan semua elemen dalam A union B. Yang ni termasuk S ni termasuk dalam kawasan B. Tengok ni, dia termasuk dalam kawasan B. So, jawapan dia adalah A union B sama dengan KP ND, NDB dan S. Macam tu juga dengan A union C. Okey, kalau A union C, okey, kalau tengok A union C dia jauh kan, A dan C ni jauh, tak apa, awak tulis je A union C KP N, ingat A sampai N saja, KP N ni dengan C adalah SLFG, macam tu. Okey, untuk B union C, B union C lebih kurang dengan A union B tadi, dia dekat je, so just letak je A union C adalah N D NDB, kawasan B dan kawasan C, NDB NDBS LFG. Kalau tengok NDBS dan NDBS untuk B, lepas tu C SLFG. Sepatutnya ada S lagi kan? Tak payah, sebab dia tak boleh dua, dia tak boleh common element. Dia kena satu je, mewakili satu je. S ni mewakili satu. Nampak ni S. Sepatutnya ada SS kan, sebab C ada S, B pun ada S, tapi dia bersilang kat situ, so satu je S. So LFG macam tu. Untuk A union B, A union C, awak letak semua elemen. Untuk semua elemen jangan ada repetitions ataupun berulang, elemen tu berulang, okey. Itu adalah contoh dalam buku teks awak muka surat 109. Macam itulah cara jawab dia. Okey, baiklah. Untuk contoh ni, muka surat 108 dalam buku teks awak juga. Okey, diberi P adalah faktor bagi 24. Set Q adalah gandaan 3 yang kurang daripada 20, dan set R adalah gandaan 4 yang kurang daripada 20. So, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, sekarang ni awak kena list dulu apa tu set untuk set P ni apa, set Q apa, set R apa. So, awak list dulu. Set P adalah faktor bagi 24. So, faktor bagi 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Awak tahu kan macam mana nak cari?
1 darab 24 sama dengan 24, 2 darab 12 sama dengan 24, 3 darab 8 sama dengan 24. Macam tu, di satu-satu. Okay, untuk yang Q adalah gandaan 3 yang kurang daripada 20. So save 3. Maksud dia gandaan 3 yang kurang daripada 20. So save 3 yang kurang daripada 20. So 3, 6, 9, 12, 15, 18. Macam tu. And then yang ketiga adalah set R. Set R adalah gandaan 4 yang kurang daripada 20. So gandaan 4 yang kurang daripada 20 adalah 4, 8, 12 dan 16. So lepas tu awak tulis P union Q. Dia nak P union Q. So P union Q, awak tengok set P dan set Q. Lepas tu awak gabung. Set 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ada 3 tapi kita note sebagai 1, 3 je kat sini. Dia tak boleh 3, 3 So ingat tu 3, 4, 6, 9, 12. Walaupun di sini ada 12, sini ada 12, tapi kita tulis sebagai 12 satu je. 15, 18 dan juga 24 macam tu. So ini adalah union untuk P union Q. Next, P union R. So P union R macam tadi juga. P union dan R, buat tulis P union dengan R. Sekejap Okay, P union dengan R. So 1, 2, 3, 4. Lepas tu ada 8, 12, 16 dan 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 dan 24. Okay, 12 dengan 16 kita notate sebagai satu walaupun dia sama, kita notate sebagai satu. Faham? Macam itulah dengan nombor 3 Roman dan jawapan seterusnya. Okay, next. Disuruh tulis dalam gambar raja Venn. Kan? Okay, kalau gambar raja Venn, awak buat macam tadi cikgu ajar tu. Nyatakan dulu persilangan dia, lepas tu baru buat. Okay. Okay, macam ni. Kalau P, R union dan T, muka surat 19, lorikkan kawasan yang mewakili bagi set yang berikut. Okay, kalau R union dengan T, walaupun dia jauh, so lorek je yang bagian R dengan T. Macam tu. Sama juga dengan ni. Okay. Okay, macam mana dengan pelengkap pula? Okay, kalau pelengkap, pelengkap bagi kesatuan antara dua atau lebih set boleh diwakili oleh rantau berlorek seperti dalam gambar raja Venn di bawah. Okay, contoh. Yang pertama ni adalah P union Q. Maksudnya P union Q kat sini kan. P union Q sepatutnya kat dalam ni. Tapi kenapa dia kalau lorek kat luar? Maksudnya kenapa dia lorek kat luar? Sebab P union Q dah cakap prime ataupun pelengkap. Kan cikgu dah ajar sebelum ni. Kalau pelengkap maksudnya P union Q kecuali tu. P union Q kecuali P union Q. Maksudnya kecuali P union Q kecuali. So P union Q kecuali adalah dekat luar ni. Macam tu. Kecuali yang ni. Okay. Kalau contoh ini P union Q, tapi ini set dia adalah subset. Q adalah subset kepada P. So P union Q pelengkap, sepatutnya kat dalam kan kita lorek. So P union Q kat dalam, tapi dia cakap pelengkap kecuali yang kat dalam ni. So yang kat luar ni kalau lorek. Macam tu. Macam ni pula P union R. Okay, ni gambar raja Venn dia pelik sikit, tapi awak fokus dengan P union R je. So P union R sepatutnya awak lorek kat sini kan. Sepatutnya kita lorek kat sini, tapi dia cakap pelengkap. So kecuali yang kat sini adalah yang kat luar ni. Macam tu. Okay.
Untuk yang ni, okey, yang ni gambar macam tadi, agak pelik, tapi dia P union Q union R. Okey, so dia union semua, P union Q union R. Nanti dia cakap pelengkap. So yang ni je yang keluar ni. Macam tu. Ingat ni, kalau pelengkap kecuali. Okey. Okey, ini contoh. Last contoh sebelum cikgu bagi awak kerja lepas ni, okey. Okey, contoh. Gambar Raja Van menunjukkan set semesta A dan set B. Okey. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, contoh. Yang ni. Okey. Dia cakap senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, contoh set A prime ataupun set A pelengkap. So maksudnya set A pelengkap ni maksudnya apa? Kecuali set A pelengkap. Okey, first awak nyatakan dulu set A. Okey, kita tahu set A adalah 1, 2, 5, 6. Tapi dia cakap pelengkap. So pelengkap ni adalah yang luar daripada set A ni. Maksudnya adalah 3, 4, 7, 8. Sebab itu jawapan dia 3, 4, 7, 8 kat sini. Faham? Dia pelengkap maksud dia kecuali set tu. Faham? Okey, untuk yang B, dia cakap B pelengkap. Okey, B pelengkap dia cakap, okey, B pelengkap, kita tahu set untuk B adalah 1, 2, 3 dan 4. Tapi dia cakap B pelengkap. So maksudnya kecuali set B. Kecuali set B maksudnya jawapan dia akan jadi 5, 6, 7, 8. Yang kat luar daripada B ni, macam tu. So itulah jawapan dia. B pelengkap adalah 5, 6, 7, 8. Okey. Seterusnya adalah contoh yang ketiga tu, yang C tu. Tengok C ni. A union B. So A union B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang semua kat dalam ni. A union B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia cakap A union B pelengkap kecuali. So kecuali yang ni adalah 7 dan 8. Sebab itu jawapan dia 7 dan 8 kat sini. Macam tu je lah kesatuan dan pelengkap. Cikgu harap awak faham Lepas ni cikgu bagi kerja. Okay, itu je untuk kelas hari ni.